Mengejutkan kita rakyat Sabah. Jawapan bertulis daripada kerajaan JRS, hutang kerajaan negeri Sabah kepada Persekutuan berjumlah 6 bilion. Saya ulang, berjumlah 6 bilion. Pandai-pandai betul ini JRS. Dia cakap income dia ada 6-7 bilion. Rupa-rupanya selari dengan income itu hutang 6 bilion. Nah, ini rakyat Sabah kamu kena tahu. Pada tahun 2023, Disember 2023, dalam jawapan kerajaan, hutang ketika itu, hutang Sabah kepada Persekutuan hanya berjumlah RM2.67 bilion. Saya ulang, Disember 2023, hutang kerajaan Sabah kepada Persekutuan RM2.67 bilion. Tidak sampai 2 tahun, 1 tahun lebih saja. Sekarang ini bulan April 2025. 1 tahun lebih. Hutang itu berganda, hampir 1 kali ganda lagi, menjadi kepada 3.4 bilion. Keseluruhan sudah 6 bilion. Apa ni kamu ni JRS Haji Ji? Kamu pandai buat kerja kah atau pandai berhutang? Dan lagi mendukacitakan kita, kenyataan daripada kerajaan kononnya, hutang besar itu sebahagiannya adalah untuk penyelesaian air dan pembentungan. Saya ulang, sebahagian besar daripada hutang 6 bilion itu adalah untuk menyelesaikan air dan pembentungan. Hampir 5 tahun Haji Ji menjadi Ketua Menteri, hampir 5 tahun JRS menjadi kerajaan, air pun tidak selesai. Bercatu lagi, masalah lagi. Tapi 6 bilion mana kamu pergi ni? Apa kamu telah buat kerajaan JRS? Rakyat hidup susah, kemudahan asas tidak dipelihara. Kamu temberang sana sini, ada income 6 bilion. Rupa-rupanya hutang kamu 6 bilion. Siapa bayar ini? Kalau seandainya JRS kalah pilihan rakyat negeri, siapa yang bayar? Rakyat yang bayar. Kerajaan baru yang bayar. Semua itu duit rakyat, bukan duit Haji Ji satu orang, bukan Mas Sidi punya duit satu orang. Duit rakyat, duit dana awam, pembayar cukai. Nah, ini kerajaan paling lemah. Rakyat Sabah lagi mau undi kah dorang? Zaman warisan dahulu, Syafiq Abdal telah melupuskan, telah membayar hutang lapuk 1 bilion. Hutang kerajaan daripada dulu, kerajaan UMNO. Kini dengan kerajaan JRS plus Pakatan Harapan, diorang berhutang lebih lagi daripada itu. Oi, mati kita rakyat Sabah. Kalau kita percaya Haji Ji, kamu mau kasih lagi peluang untuk 5 tahun, 1 penggal, bukan lagi 6 bilion. Mungkin 3 kali ganda lagi hutang diorang akan buat. Semua ini akan menekan rakyat Sabah. Bulan kita perintah. Jangan dorang cerita kita tidak ada duit. Ada orang cerita ekonomi Sabah merudum 2 tahun berturut-turut. Siapa cakap? Apa dorang Menteri Kawangan? Saya Menteri Kawangan. Saya bentangkan belanjawan 2 tahun berturut-turut. 3 bilion kita belanja. Ada orang cakap, Najib cakap, di bawah pemerintahan saya ekonomi Sabah merudum. Di bawah pemerintahan COVID semua dunia merudum. Bukan ekonomi kita, ekonomi Amerika Syarikat, ekonomi Jepun, ekonomi Singapura, Korea, semuanya merosot pasal COVID. Bukan pasal kita, tapi ekonomi Sabah kita takbir dengan baik. Masakan orang tidak paham? Tahun lalu, bayangkan sebelum itu, Datuk Musa pinjam duit, bond. Dia pinjam bond. Berapa? 1 bilion bond dia pinjam. 1 bullet payment. Kena bayar. 1 tahun kena bayar. Bagaimana kalau ekonomi kita rosak? Duit kita tidak ada. Tahun lalu saya mampu bayar si Musa yang berutang, pemerintahan dia 1 bilion. Saya mampu membayar tahun 2019. Dia utang kita bayar. Bagus punya kerajaan. Lepas tu dia cakap kita punya ekonomi rosak.
Kalau ekonomi tidak baik, macam mana boleh bayar hutang 1 bilion? Di mana mau curi duit? Kita tahu, bukan kita tidak tahu mentadbir negeri Sabah. Mahyudin cakap, kita tidak mampu untuk mengurus COVID. Tidak cukup duit. Di Johor berapa juta dorang belanja untuk COVID? Di Kedah berapa juta dorang belanja di COVID? Kita di Sabah kita belanja 600 juta untuk berhadapan dengan COVID. Saya bagi 1 juta kepada polis. Saya bagi 1 juta kepada bomba. Saya bagi 1 juta kepada kem Lokawi. Saya bagi 1 juta kepada Kementerian Pendidikan, frontliners, doktor, cikgu-cikgu, menjaga anak-anak kita. Mana ada kerajaan negeri di Malaysia yang mengurus mentadbir COVID sehingga membolehkan kita bantu frontliners 1 juta. Tidak ada negeri, cuma negeri Sabah saja. Dorang tidak nampak. Yang dorang nampak mau undi. Datang ke Sabah, undilah kami. Kalau kamu tidak mengundi kami, susah kamu di Sabah ini. Saya nak nyatakan kepada mereka, dalam perlembagaan Malaysia, mereka bertanggung jawab dalam perlembagaan untuk menyalurkan peruntukan pembinaan infrastruktur di Sabah. Itu constitutional right.